Okey, baiklah, untuk ikuti perkembangan berita semasa dalam dan luar negara dalam suasana dan penyampaian yang berbeza. Jangan lupa untuk terus melayari www.malaysiapost.com.my, dan jika anda ada sebarang maklum balas, komentar, anda boleh hantarkan kepada editorial@malaysiapost.com.my. Jangan lupa, للتفاصيل على الأنباء الخارجية والداخلية يرجى الاتصال على الشبكة التالية www.malaysiapost.com.my أو ابعث وإرسال الإيميل البريد الإلكتروني على العنوان التالي editorial@malaysiapost.com.my. For more updates, foreign and local news, log on to www.malaysiapost.com.my or send us your email at editorial@malaysiapost.com.my. Check it out. Baik, Assalamualaikum Datuk Zaid Ibrahim. Waalaikumsalam. Ya, buat sekian kalinya kita bersama dengan Sudut Pandang Malaysia Post pada kali ini bersama dengan seorang peguam, seorang bekas menteri dan juga ahli politik yang terlalu banyak pengalaman dalam politik, dalam perbuatan polisi dekat negara kita. Dan hari ini kita akan sama-sama bersama dengan beliau membincangkan apa yang terjadi dalam beberapa dekad dalam negara ini dan sehingga hari ini ketika negara menghadapi COVID. Baik. Apa khabar Datuk? Baik. Okey Datuk, kita teruskan dengan kita punya rancangan. Okey, Datuk, setelah sehingga hari ini, bagaimana Datuk melihat secara general apa yang berlaku dekat Malaysia dari segi pentadbirannya ke, dari segi pentadbiran baik pengurusan COVID khususnya, bagaimana Datuk melihat? Saya melihat Malaysia sekarang ni makin tidak menentu lah, tidak memberi semangat baru. Saya nampak Malaysia, the old Malaysia, politiknya, pemimpin dia. Walaupun kita sekarang ni ada rancangan Malaysia ke-12, maka banyaklah janji-janji dibuat oleh Perdana Menteri, tetapi saya tidak melihat pemikiran baru dan pandangan baru yang akan dilaksanakan untuk mengatasi masalah negara ini. Masalah kita rumit, sebab di Malaysia ini politik bukannya satu sumbangan, bukan public service lagi. Politik bukan sumbangan untuk masyarakat. Politik ialah telah menjadi personal service. Bagaimana kita nak jawatan, bagaimana kita nak kaya, dan penyakit politik ini telah turun kepada pegawai kerajaan dan sebagainya. Jadi sebab itulah, kerana politik telah menjadi begitu tertumpu kepada jawatan dan kepentingan diri, susahlah kita nak ada satu sistem pentadbiran yang lebih baik, yang lebih cekap. Itulah masalah kita. Sebab itu dalam COVID ini, setelah 2 tahun kita rasa bila pentadbiran itu tidak lengkap, tidak cekap, maka bukan saja ramai yang mati, kita melihat hospital-hospital kita pun tidak ada kemudahan-kemudahan yang cukup, kerana sudah 15 tahun kita tumpu kepada medical tourism lah. Kita nak bagi orang luar yang kaya-kaya datang buat medical treatment di sini, maka kita lupa keperluan ICU, kita lupa keperluan hospital, kita lupa kita perlu katil yang cukup. Itu sebagai contoh. Perumahan pun sama. Mengapa rumah yang kita kata kita perlu sedia kepada rakyat rumah yang mampu milik, kita tak boleh
sedia rumah mampu milik. Kalau orang politik yang buat dasar itu, dia kawan rapat dengan apa? Kita tak boleh buat mampu milik kalau kita kawan rapat dengan industri pembekal barang itu, kerana bagi mereka keuntungan lebih penting. Jadi kalau keuntungan lebih penting, macam mana kita nak buat rumah buat? Dan gaji kita tak naik pun. Jadi tak akan sampai masa kita mampu milik. Jadi saya boleh banyak lagi lah aspek-aspek lain dalam di negara kita ini yang tidak memuaskan saya. Sebabnya punca tadi. Punca politik bukan servis, politik berniaga. Okey, Datuk cakap politik dekat Malaysia ni sebagai perniagaan untuk mengkayakan individu, dan benda itu menjadi penyakit yang makin membara sehingga apa yang jadi pada hari ini. Dan sebagai seorang yang lama dalam politik, dalam kerajaan, pernah jadi menteri dalam kerajaan, apakah ubat untuk penyakit tersebut? Ubatnya susah juga lah nak. Satu ubat tak cukup lah. Dia kena beberapa ubat disediakan. Rakyat, ubat pertama untuk ubah semua ni ialah rakyat sendiri. Kerana rakyat lah yang membuat penentuan siapa dipilih. Kalau rakyat buat pilihan berdasarkan parti ni boleh bagi A, B kepada saya, susahlah. Rakyat kena pilih parti yang ada idea, ada rancangan yang boleh menolong mereka. Jadi rakyat perlu kritikal. Itu satu. Ubat pertama, rakyat perlu kritikal, fikir. Kadang kan kita ni zaman social media, tak ada lah boleh tipu-tipu, selendung-selendung, semua orang tahu. Jadi bila rakyat kritikal, maka rakyat akan pilih wakil rakyat yang lebih bertanggungjawab, yang lebih amanah dan sebagainya. Itu ubat pertama. Kedua, undang-undang kena ubah lah. Jadi saya terima kasih lah Perdana Menteri kata dia nak ubah soal lompat parti. Itu bagus. Kerana kita tak boleh lah bertanding janji ni. Bila kita menang besok kita lompat parti ni, tak boleh lah. Kita dah tipu rakyat. Jadi undang-undang seperti kena ubah. Dan ketiga, institusi kerajaan itu sendiri. Kita ada SPRL. Kita ada PDRL. Kita ada kehakiman, kita ada peguam, macam-macam institusi kita ada, parlimen. Tapi perubahan dalam tempat-tempat ini hanya boleh berlaku jika kita pilih orang yang telus, orang yang amanah, orang yang tak nak jadi kaya cepat, orang yang tak perlu jawatan itu untuk ada 3-4 juta dalam akaun, tak perlu. Apakah ada manusia Malaysia macam tu? Ada. Kalau zaman Tengku dulu, kalau kita pergi jabat JKR, kita ni pelawat, kita pergi jumpa dengan pegawai JKR, dia belanja kita minum kopi, dia rekod dalam buku belanja 15 sen, 20 sen kopi. Begitulah integriti zaman dulu. Dia takut orang kata businessman pergi pejabat dia bagi duit, dia rekod. Kita ada budaya sekarang macam tu? Tak ada. Kita tak malu sekarang ni. Di Malaysia sekarang ini banyak kita cakap pasal agama. Kita banyak guru agama. Kita banyak kursus agama. Dalam TV, radio tiap-tiap hari, 5 jam sehari. Tapi kita tidak hidup dengan pedoman agama. Kita cakap. Itu beza. Kalau kita hidup melalui pedoman agama, kita tak buat benda-benda karut. Tapi you ask me, tanya apakah ubat dia? Ubat dia macam itulah. Perundangan pun kena ubah, pemimpin politik kena ubah, dan pemimpin yang tidak politik tetapi pemimpin penting, SPRM, PDRM, pemimpin itu pun kena telus. Orang yang sanggup bekerja mengikut tuntutan agama, tuntutan rakyat, tuntutan negara, dan dia tak perlu jadi kaya. Tak perlu dia dapat title besar-besar. Dia tak perlu. Perlu bermula dengan perubahan. Servis. Perlu kepada servis. Siapa yang sanggup beri servis?
Itu yang mustahak. Okey, bercakap berkenaan dengan siapa yang perlu bagi servis, okey. Dan ada kena mengena dengan perubahan yang Datuk cakap tadi. Kalau kita tengok selepas PRU 18, selama 60 tahun yang katanya rakyat mahukan perubahan, dan akhirnya tercapai perubahan tersebut, berjaya dicapai pada 2018 pada PRU ke-14. Tetapi ketika kerajaan PH, apa yang jadi dekat Malaysia, tak ada perubahan yang lebih kepada baik pun sebenarnya kalau kita lihat. Sehingga kan kerajaan PH ditumbangkan, rakyat pun senyap. Tak ada Yalah. bermakna rakyat pun tak peduli pasal kerajaan PH ditumbangkan sebab tak ada benefit dekat rakyat. Rakyat mesti kritikal lah. Rakyat juga, dia perubahan ni tak boleh berlaku tanpa rakyat. Saya kata dah tadi. Dan kita pun tak boleh salah sangat PH. Itu pertama kali dia megang kuasa. Dan masa tu pun Dr. Mahathir bukan sangat nak bagi ke Anwar pun. Jadi dalam masa 2 tahun tu, politik banyak, bukan servis. Bukan tumpu pada perubahan. Dia banyak 2 tahun tu, macam mana nak tolak Anwar, macam mana nak tolak ini Guan A, macam mana Guan A nak tolak itu. Dia banyak politik. Maklumlah pertama kali dia merintah. Tapi ada juga benda yang dia cuba buat baik. Tapi saya rasa pengalaman itu tidak sepatutnya kita menolak perubahan. Cuma it's always difficult mula-mula. Tapi one thing you must, seperti you kata tadi lah, rakyat kena selalu kritikal lah. Rakyat tak boleh, apa kata orang di Malaysia ni, pada saya lah, kita ni mudah, kerajaan tak buat apa, pemimpin cakap bodoh pun kita okey, jawapan dalam parlimen yang tak menasabah pun kita okey. Dasar yang dibuat yang tak masuk akal pun kita tak kritik, kita tak. Ini kena ubah lah. Kalau kita nak sesuatu yang baik untuk keluarga kita, anak cucu kita, we have to fight lah sikit. Kita kena lebih lantang, lebih konkret. Dan sebab itu pemimpin-pemimpin yang nak bertanding lah, ini saya rasa lah ni 2 tahun berapa nak bertanding, 2 tahun lagi lah katakan. Saya harap rakyat pilih pemimpin yang keluar isu. Kalau pemimpin cakap benda yang lama, benda-benda yang tak ada perubahan lah. Pilihlah pemimpin, kalau boleh pilih yang muda sikit lah. Saya harap lah. Ini katanya kita sibuk 18 tahun nak mengundi. Saya sanjung lah, saya ingat ini perubahan yang positif. Tapi sia-sia kita suruh 18 tahun mengundi, kalau dia tak tahu pasal dia undi, nak undi siapa? Sebab itu saya harap parti-parti politik pilihlah pemimpin muda sikit sebagai calon. Janganlah yang lama-lama macam saya ni, tak payahlah. Pilih orang muda sikit, tapi ada kepandaian, ada kebolehan dan ada niat nak servis. Kalau kita ramaikan grup ini, mungkin Malaysia politik boleh berubah. Okey, Datuk mencadangkan untuk meletakkan calon-calon muda. Tapi calon-calon muda selain faktor umur muda itu sendiri, dan Datuk cakap ada pandangan boleh servis, apa yang paling penting sebagai seorang calon untuk jadi pemimpin rakyat pada pandangan Datuk? Dia sendiri mesti qualified. Dari segi? Dia cerdik. Kecerdikan dia tu boleh jadi dari segi ijazah dia, boleh jadi dari segi kerja dia. Dia orang ni, kejayaan seseorang tu kita boleh nampak bukan saja dalam politik. Kita boleh nampak dari apa dia buat. Kalau dia seorang jurnalis macam kamu misalnya, kamu pakar, dihormati, penulisan kamu diterima oleh ramai, that means you are successful. Orang macam ni patut jadi calon lah, jadi wakil rakyat. Dia ada sesuatu. You are a doctor, you understand public health, you faham masalah hospital, masalah ini. You can take him as a calon. You are a scientist, you are, luaskanlah sedikit. Takkanlah Syahidan Kasim selalu, takkanlah calon-calon yang lama-lama, Tajuddin Rahman selalu. Carilah yang baru, carilah yang kepakaran mereka bukan, mereka mungkin tak menyerah dalam politik, mereka dia baru, tapi dia excel, dia mempunyai kejayaan dalam bidang dia tu. That's a good sign. Itu maknanya dia boleh. Tapi kalau dia jawab soalan dalam parlimen betul-betul, macam mana kita boleh jadi dia menteri, timbalan menteri? Semata-mata nak kekalkan kita. Itu bukan perjuangan politik, itu perjuangan personal.
Saya pun hairan mengapa setengah-setengah calon yang ada dalam kabinet dikekalkan. Saya pun hairan. Tetapi tak terkejutlah sebab politik. Jadi kalau kerajaan nak kita progres, kita nak maju Malaysia, kita carilah seperti saya dalam semua bidang. Bidang apa dia pun, tak kira lah, bidang fotografi ke, bidang ekonomi ke, pensyarah ke, kalau dia excel, dihormati, dia boleh jadi pemimpin yang baik. Okey tu, selepas GE14, kita dah ada 3 Perdana Menteri berubah daripada Pakatan Harapan kepada Pakatan Nasional dan sekarang ni mungkin UMNO. So saya nak tanya Datuk dari segi 3 pucuk pimpinan kerajaan ni, sebenarnya di ujung ni untuk orang Melayu, apa nasib orang Melayu yang Datuk lihat? Kedudukan orang Melayu macam mana di sebalik perubahan ni dikatakan kerajaan yang tak berapa Melayu kepada kerajaan Melayu? Saya jarang pernah cakap pasal kerajaan yang bagus kepada Melayu dan bukan Melayu. Orang kata saya liberal. Masa saya UMNO dulu pun banyak orang kata Zahid ni terlalu liberal untuk orang Melayu. Terlalu liberal. Saya berpendapat senang aja. Kalau you tidak boleh berlaku adil kepada grup A, kamu tidak mampu berlaku adil kepada bangsa mu sendiri. Kerana nilai dan sikap kamu itu sama. Sebab itu pada saya, yang paling penting ialah kerajaan yang boleh berlaku adil kepada rakyat Malaysia. First condition. Bila kamu mampu berlaku adil kepada rakyat Malaysia, maka barulah kamu boleh berlaku adil kepada Melayu. Sebabnya, salah kira orang yang kata dia nak tolong Melayu, dia tak tolong Melayu pun, dia tolong dia sebab dia Melayu. Dia tak tolong Melayu pun, dia tolong kawan dia sebab Melayu. Tapi menggunakan syarik, menggunakan alasan, menggunakan slogan Melayu untuk menghalalkan tindakan dia. Jadi saya lebih suka kita pemimpin bercakap kepada rakyat Malaysia. Kita ni satu negara. Sudah tentunya yang miskin memerlukan bantuan yang lebih. Sudah tentu yang tidak berapa pandai perlu bantuan yang lebih. Sudah tentu orang yang tak ada keluarga lengkap ataupun tak berapa, apa kata orang, misalnya orang OKU ke, perlu pertolongan yang lebih. Itu wajib. Tetapi tidak perlu kepada bangsa lagi lah, fikir sangat. Itu second stage. Kita fikir kepada rakyat dulu. Lepas tu baru kita tengok. Di Kelantan dan Kedah ni ICT kurang sikit, pelajar-pelajar Melayu kurang sikit. Bumiputera di Sarawak ni kurang sikit dapat akses internet. Barulah kita kata, sekarang lebih daripada ni 200 juta ni kita sediakan untuk kumpulan-kumpulan Bumiputera ini sebab kekurangan ini. Tapi pemimpin kita tak ada beritahu kekurangan mana. Dia kata Bumiputera ada. Dia pun Bumiputera. Mak saudara dia pun Bumiputera. Menantu dia pun Bumiputera. Jadi saya rasa sudah sampai masanya rakyat Malaysia jangan terima orang yang cakap macam tu. Kalau kita nak tolong Bumiputera, kita cakaplah sebab apa, kawasan mana. Pasal di Kelantan, banyak orang Kelantan ni dia toilet pun tak ada. Jadi kalau saya kerajaan, saya kata 200 juta ni untuk Kelantan. Kalau China tak ada toilet pun China dapat lah. Tapi besar kemungkinan Melayu lah tak ada toilet. Toilet bersih lah, toilet ada. Toilet bersih. Okey, Dok, balik kepada persoalan tadi sebelum ini. Tadi Datuk kata rakyat perlu jadi lebih kritis terhadap apa yang berlaku dekat negara. Okey, pada pandangan Datuk, apakah yang menjadi kekangan kepada rakyat untuk jadi lebih kritis? Adakah disebabkan undang-undang kita yang ada ISA ke contohnya, atau dasar pendidikan itu sendiri contohnya? Pendapat Datuk? Dia 3 perkara yang menjadi kita ni takut dikengkang. Satu, undang-undang lah. Kita ni Multimedia Act 233. Kita cakap sikit pun dia kata menghina. Saya kena 5 tahun saya dalam mahkamah nak lepaskan nama saya. Tapi saya boleh lawan lah. Tapi berapa orang yang sanggup pergi 5 tahun dekat mahkamah? Jadi orang takut sebab undang-undang kita ni karut. Nak mengkritik pun tak boleh.
menghina tak boleh. Kalau kita tak boleh kritik, tak boleh menghina, tak boleh itu, mak inilah jadinya. Kita kritik Menteri Besar Kedah pun bukan main sibuk polis. Ingat tak itu? Ya. Adakah masuk akal? Dia orang politik, dia kena terima lah penghinaan sikit-sikit, kritik. Kalau tidak, tak usah main politik, jual roti canai. Satu kritikan betul. Ya. Tapi undang-undang, so answer your question, undang-undang satu. Undang-undang. Kedua, pelajaran. Kita punya sistem pelajaran kita ni tidak membenarkan kita menjadi membina rakyat yang lebih open pemikiran kita. Takut. Kita konformis. Orang putih kata konformis. Kita lebih suka itu budaya sikit sebanyak. Tapi kita juga sebab kita mengajar agama kita macam tu. Kalau ustaz kata macam ni, jangan soal. So kekangan kita ni both cultural and religious. Satu dari segi budaya Melayu, feudal Melayunya. Dan satu lagi kerana cara kita mengajar agama tu, kita tak boleh soal. Ustaz, saya dulu saya tanya ustaz, zaman saya boleh. Ustaz tak rasa menghina. Tapi sekarang tak boleh. So kalau kita nak suruh rakyat Malaysia ni, negara kita maju, kita kena beranilah sikit. Beranikan diri. Sistem tidak akan membenarkan kita. Pelajaran tidak akan berubah. Guru tidak akan berubah. Guru yang dipilih itu pun guru yang telah, apa kata orang, guru yang telah direstui oleh pucuk pimpinan politik. Maklumlah di Malaysia pejabat pelajaran itu pun orang politik kontrol. Nak jadi ketua pengarah pelajaran pun politik kena okey. Zaman saya dulu tak ada. Kalau kamu tu bagus, maka kamu lah jadi ketua pengarah pelajaran. Tahun 60-an, tahun 70-an tu tak adalah sangat. Jadi sebab konforman politik, maka kita jadi konformis. Solution dia, kita jadi kritikal lah. Kita sanggup berani sikit. Walaupun benda tidak akan berubah dengan sendiri. 2-3 multimedia itu tidak akan diubah. Kecuali rakyat kata, ubah. Tapi parti mana yang akan pergi kempen tu, saya nak ubah 2-3. Saya nak ubah akta hasutan. Mudilah parti tu. Kalau kamu tak itulah. Jadi rakyat kena kritik. Rakyat kena tunjuk sedikit keberanian. Especially rakyat muda lah. Tadi, tidak kamu terus. Okey, untuk rakyat lah, daripada dalam hati Datuk lah, sebagai orang politik lama, pengalaman, Datuk dah sebut dah tadi satu line pasal keperluan rakyat untuk jangan pilih kepada kerajaan yang tak tentu duduk, tak tahu kalau tuju nak bawa ke mana. So Datuk punya tuduhan Datuk lah dari segi harapan Datuk kepada rakyat. Saya rasa jangan tengok parti sangat, tengok orang. Ada saya lah dulu, ada orang kata saya ni orang ya. Oh saya pas, saya Joko pakat PKR. Saya rasa kita perlu tengok orang sebab parti berubah tau. PAS ni Aziz lain dengan PAS hari awal. UMNO Tunku Abdul Rahman Tun Razak lain dengan UMNO yang ada. Begitu juga parti-parti DAP tu. Jadi saya lebih suka rakyat tengok pemimpin tu orang calon. Saya rasa kalau dia UMNO, kalau dia cakap ada perubahan dia dapat ada kepandaian dia, ada kebolehan dia, terpilih dia lah. Jangan sebab UMNO tu kita tak kira lah. Asalkan UMNO, asalkan hijau. Asalkan hijau kita pakai, tak boleh. Itu bodoh namanya. Kita kena pilih orang. Tapi kalau ni Abdul tu bagi, kalah lah. Hijau kan, kuning kan, pakai lah, tak apa lah. Saya lebih suka begitu. Saya lebih suka kepada isu dan orang rather than parti. Okey, alright. Okay, boleh? Okey. Ada lagi? Mungkin yang terakhir daripada Datuk, ada apa
Sebelum kita tutup majlis kita apa ya? Terakhir ni kamu cakap lah internet platform macam kamu ni katalah itu dia aku selalu aku tak ada kerja jadi bolehlah aku cakap saya boleh sebab saya tak ada kerja dan saya bukan jadi calon saya bukan jadi menteri jadi saya nasihat saya ikhlas untuk tolong rakyat.